memasukkan akan majalah-majalah yang memaparkan kehidupan sosial yang tidak ada kena-mengena dengan Islam, supaya sampai pada tatapan muda-mudi anak orang Islam. Ni agenda dia. Jadi kita duk ikut macam-macam peseng. Tak kenal kita dah anak-anak kita. Ayah pun tak kenal dah ayah. Tanya ayah yang kenal kita tafsir Ibnu Katsir. Tak kenal. Lori pasir kenal. Mana ni senyap ni Haji Mak hari ni. Senyap bahan hujang ke kau ni? Baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segenap segi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala rasul. Bila lebih daripada segala rasul, maka manusia yang lain tidak dapat mengatasi. Kerana wajib kita beriktikad para rasul lebih afdal daripada para nabi. Para nabi lebih afdal daripada para sahabat. Para sahabat ini lebih daripada manusia yang lain. Jadi kita ni tidak masuk golongan sahabat. Kelebihan darjat martabat antara kita pada siapa yang paling takwa kepada Allah. Kita nak banding dengan sahabat tak boleh dah. Kita nak banding dengan orang lepas sahabat boleh, kalau kita lebih takwa daripada mereka itu. Tapi yang kita dengar cerita-cerita umat-umat zaman tabi'in, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Malik, memang hebat ketakwaan mereka. Tak dah nak potong kita. Siapa sanggup diheret daripada Yaman ke Mekah, diheret sampai ke Baghdad dengan rata, apa tak boleh jadi mufti, tak boleh jadi. Padahal pada pemerintah pada masa itu cukup adil kepada rakyat. Dia takut jadi anyuk. Imam Syafi'i kata tak boleh jadi mufti, takut jadi berasa senang gitu begini kan, jadi pasal lain pula hukum, takut jadi hukum. Orang-orang besar buat salah, takut jadi rengang pula hukum. Eret ngerata. Imam Hanbali tak mau jadi qadi. Bila tak mau jadi qadi, tak mau mengeluarkan fatwa yang dikendaki oleh pemerintah, iaitu mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia sanggup duduk dalam jail. Imam Hanbali duduk dalam jail. Lama mana? 4 kerajaan, 4 kali ngundi. Lama 20 tahun kalau nak kira, kalau zaman ni kok 4 orang raja baru lepas. Raja yang ke-4 baru lepas. Lepas tu tidak ada satu pun belakang Imam Hanbali yang tidak dikatok dengan besi. Tiap-tiap hari katok. Siapa darah berkembung, tak boleh jadi qadi. Nampak kalau jadi senang. Kita berebut hanya isi barang jadi qadi. Kalau hukum tu tak apa, kalau barang tu khabar tak apa, kalau barang tu sepatut khabar tapi malu mata nak khabar, masuk dalam ayat menyembunyikan ayat Allah tu berat. Ni ulama-ulama yang makan gaji berat tugas dia. Dia kena khabar benda hak haram, benda hak wajib, benda hak maksiat. Pasal dia telah mengambil pendapatan bulanan daripada pemerintah, maka dia kena khabar. Dia tugas dia. Kalau dia khabar benda haram-haram sungguh, maka terlepas dia. Tapi masalah bila duduk dalam nak khabar tak boleh lah. Jok tulisnya catut orang. Jadi kena buat diam gitulah. Bila cerita tentang kewajipan menutup aurat di dalam TV, dalam radio, sedaklah dia ulah gini-gini wajib tutup aurat perempuan ni, bila dedah aurat sambal dia api neraka bila-bila. Lepas tu seorang pemanggil kata pula daguan yang pula bini-bini menteri kepala tak tutup ustaz. Taliang terputus, dia kata. Taliang tu terputus. Mana dia tak berani nak kata haram juga, maksiat, bertanggungjawab di hadapan Allah. Tak berani nak kata gitu. Sebab apa? Bila kita makan budi orang, kita akan berasa segang. Kita akan berasa segang. Siapa-siapa pun lah, dia kaedah gitu. Kerana manusia ni dia ada sifat segang, sifat malu. Dan bapak-bapak tolong kita segang dulu lah dia. Kita tayar bocor tengah jalan, bapak berhenti tolong betul tayar. Bapak Lapai nak buang ibu 5 mata. Nampak? Maka hari-hari yang lain kita akan berasa segang ke dia. Dia gitu. Tu tolong buh tayar. Tu kena jaga-jaga. Jadi di antara kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu Nabi diberi
kesempatan bertemu dengan semua para nabi yang telah wafat di dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tak beri ni pada orang lain ni Isra' Mi'raj. Nabi kita seorang saja. Maka Nabi tengok di dalam peristiwa Isra' Mi'raj berlebih kurang pangkat mereka itu di sisi Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW disebut oleh Allah bahawa saya mempunyai akhlak yang paling agung. Akhlak para Nabi ni lebih dah. Yang paling lebih akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad bukan main-main di atas akhlak yang paling mulia, yang paling sempurna. Nabi Muhammad mengatasi nabi-nabi yang lain kerana dikurniakan kepadanya kitab Al-Quran. Al-Quran yang kekal sampai hari kiamat. Adapun kitab-kitab yang lain telah pun tidak ada lagi. Yang ada sekarang ini kitab Taurat, kitab Injil bercampur gaul dengan ciptaan manusia. Adapun Al-Quran yang dapat pada Nabi kita sampai kiamat. Dan Tuhan akan jaga. Bermacam-macam usaha dicoba oleh golongan kufar dan musuh-musuh Islam nak mengkhianati akan Al-Quran, tak jaya sampai sekarang. Kerana Allah berjanji, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka atas tanggungan kami yang jaga Quran. Allah jaga sampai hari kiamat. Tak cakap nak buang ayat, tambah huruf, orang boleh cang kok. Orang boleh kenal hak mana hak asli, hak mana hak tiruan. Orang putih macam-macam jenis Quran dia boleh keluar. Nak tukar supaya mengabur semabur orang Islam, orang kenal juga. Tapi sampai masanya orang tak kenal lagi lah. Mana tak lama dah dekat, pada akhir zaman akan diangkat ilmu tentang Al-Quran dulu sekali. Siapa orang tak erti dah hukum Al-Quran. Cara Tuhan nak angkat ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu agama, iaitulah Allah matikan ulama'-ulama'. Ulama' mati. Hak gati dalam kampung tu beranak dak ulama'. Ulama' mati hari ni, lepas tu pergi hospital tengok hak beranak akan jadi anak ulama' pula pun. Tak ada. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Pada tahun matinya Imam Hanafi rahimahullahu ta'ala, tahun yang sama mati Imam Hanafi, beranak Imam Syafi'i. Kita tak usah kata imam besar, tok guru Quran kapung yang mati. Beres halu, ada orang halu nak mengajar. Mu tengok aku tengok mu. Tu baru guru Quran. Belum ulama tafsir. Ni cara Allah nak mengambil balik ilmu dia, iaitu mengambil ilmu ulama'-ulama'. Sebab bila ambil ulama' ni dengan ilmu pergi, dia tak tinggal situ. Tengok tok guru Quran mati, jangan kita tengok. Tak, orang Nawab belaka tok guru Quran mayat duduk atas gerai. Masa dia mandi mayat tu ada bawah gerai jatuh tajwid. Dia ambil runung perbau jatuh. Mak lazim kalimi musaka depek duk biar gerai, tak ada. Tanang itu tok guru. Wak gi kubur senyak. Hak ada hak ilmu hak lain, hak dang ngaji. Dah anak murid mana hak dang ngaji segema? Dah tok guru ngaji 18 tahun. Murid baru 8 bulan dah habis ambil. Dengan ulama'-ulama' sipang, harta dia tahu mah, kitab-kitab ada tahu mah. Dah kitab tu tinggal macam tinggal besinya. Tikus pun tengok besi berteru. Nawab dia tengok besi, bukan orang labu. Gitulah. Walaupun tinggal kitab sama macam tinggal besi. Dah boleh nak buat benda kah tu. Lala bincang dah kitab ayah ni buat ke ni, cari-cari pondok atau dia ni atau baca tak kerti kita agak. Dah anak